kita jangan mengharapkan air yang jernih itu datang sendiri, kerana kekeruhan air itu selalunya di hilir, bukan di hulu. Jadi kalau air itu keruh di hulu, pasti di hilir juga keruh. Menjelang Perhimpunan Agung UMNO 2016 bermula 29 November hingga 3 Disember ini, banyak pihak berpendapat bahawa ia adalah perhimpunan yang akan menentukan jatuh bangunnya UMNO pada pilihan raya umum ke-14 yang bakal diadakan tidak lama lagi. Banyak isu yang perlu diselesaikan oleh parti terbesar orang Melayu itu, sama ada dalaman apatah lagi luaran. Berikutan beberapa isu yang menghakis kepercayaan rakyat, khususnya golongan muda terhadap parti berkenaan. Hakikatnya UMNO sudah tidak kuat seperti dahulu dan sesuatu mesti dilakukan. Medan permulaannya ialah Perhimpunan Agung yang menjadi penunjuk arah kepada 3 juta ahlinya mengenai apa langkah yang perlu dilakukan bagi mengembalikan kekuatan itu. Ikuti wawancara kumpulan media Prima Berhad bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini. Iklim politik di dalam UMNO berada di tahap yang cukup baik. Tetapi kita harus tidak mengesampingkan iklim di luar UMNO mungkin agak bercabar. Di dalam hal ini, pemerkasaan kepada perpaduan yang ada di kalangan kepimpinan dan juga di akar umbi amat diperlukan bagi menghadapi kekangan yang berada di luar gelanggang UMNO. Di dalam hal ini, perhimpunan UMNO pada kali ini tentunya menjurus ke arah kesiapsiagaan UMNO di dalam menghadapi PRU yang ke-14. Kita tahu bahawa ada isu-isu besar yang harus kita perjelaskan dan beberapa permintaan yang berkesinambungan, terutamanya di dalam sistem pilihan raya yang kononnya harus lebih telus, walaupun ketelusan itu telah dilakukan, termasuk kembali kepada kaedah konvensional dengan menggunakan cap jari, sedangkan orang lain, negara-negara maju telah menggunakan sistem pengundian cara elektronik. Tentunya kehendak dan permintaan yang terdahulu telah hampir semua dipenuhi oleh pihak kerajaan melalui SPR, dan dasar transformasi politik yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri seharusnya diterima dengan baik. Tapi namun mereka yang tidak berpuas hati tetap tidak berpuas hati walaupun kebaikan dan transformasi itu dilakukan. Dan dalam keadaan ini, perwakilan UMNO khususnya dan ahli-ahli UMNO amnya harus melihat bahawa apa saja yang kita lakukan pasti di luar sana ada yang tidak berpuas hati. Di dalam menangani ketidakpuasan hati inilah yang kita rasa bahawa kesatuan amat diperlukan, dan kita harus berada di dalam suatu hakikat berpijak di bumi yang nyata, dan kita tidak harus berada di dalam sentiasa selesa, kerana setiap pilihan raya kita harus bertindak dan menganggap bahawa apa yang berlaku di luar bukan sesuatu yang biasa, tetapi luar biasa yang harus ditangani dengan strategi dan pendekatan yang juga luar biasa. Tahun 1987, UMNO berpecah dua. Dan apabila kita menghadapi pilihan raya pada tahun 1990, kita masih berjaya memperoleh 2/3 majoriti, bukan kerana kekuatan seseorang tokoh itu, tetapi kekuatan dalaman yang kita bina. Dalam pilihan raya tahun 1999, apabila kita menghadapi krisis yang cukup besar pada 1998 atas akar tunjang yang kuat dalam UMNO untuk bersama-sama dengan kepimpinan, kita juga berjaya dengan cemerlang dalam pilihan raya. Dan kali ini adalah kali keempat kita menghadapinya selepas pertama kalinya apabila pengasas UMNO sendiri, Allahyarham Datuk Onn Jaafar,
keluar daripada gelanggang UMNO. Artinya kita bukan menggunakan acuan sejarah yang sedia ada untuk kita mendepani permasalahan ini, tetapi yang lebih penting mauduknya, pegangan utamanya ialah perpaduan di dalam parti itu sendiri, terutama di kalangan kepimpinan. Biarpun UMNO berada selama 70 tahun di persada politik negara, biarpun kita telah mereka 59 tahun, tapi kita bukan diperintah oleh hanya seorang tokoh. Pemimpin UMNO datang dan pergi, Perdana Menteri juga datang dan pergi. Setiap Perdana Menteri mengadakan beberapa perubahan dasar dan perubahan pendekatan. Dan saya lihat di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib, transformasi ini terlalu banyak dilakukan. Ianya mungkin lambat difahami atau mungkin disanggah dengan begitu kuat, tetapi tidak mustahil ianya akan mengambil sikit waktu. Saya berjanji pada diri saya akan membantu Perdana Menteri dan Presiden Parti untuk merealisasikan semua transformasi itu supaya UMNO terus relevan dalam putaran hayat politik UMNO dan Barisan Nasional serta kerajaan sendiri. Nah, masalah yang paling besar kepada UMNO adalah kerana warlord, ya, hulu balang dalam UMNO itu mengharapkan ada ghanimah ataupun imbuhan political dividend kepada dirinya sendiri. Terutamanya apabila pemegang jawatan merasakan bahawa mereka harus diberikan tempat di dalam pilihan raya umum. Sedangkan mungkin di kalangan masyarakat di luar sana, dia telah menilai hanya likable and winnable candidate yang harus diletakkan untuk mewakili UMNO. Ini terbukti daripada dua pilihan raya kecil di Sungai Besar dan Kuala Kangsar, ya, bahawa apabila cita rasa pengundi itu diberikan keutamaan dan political warlord ini mengakui hakikat bahawa likable and winnable candidate ini diberikan keutamaan, akhirnya kita peroleh kejayaan di samping beberapa strategi politik yang lain. Dan masalah ini yang saya anggap paling besar jika dapat diatasi, maka kita akan berada semula di dalam putaran hayat politik yang terbaik penerimaannya oleh masyarakat di luar sana. Kajian empirikal yang dilakukan oleh ahli-ahli akademik yang melakukan analisis politik memperakukan bahawa kira-kira 60% kejayaan di dalam sesuatu pilihan raya yang mewakili UMNO dan Barisan Nasional ialah faktor calon, 60%. Ianya kemudian diikuti dengan menangani isu-isu tempatan, itu kira-kira 20%. Manakala 20% lagi adalah soal-soal jentera parti dan pemujukan persuasif approaches yang dilakukan serta beberapa masalah sampingan yang lain. Ini memperlihatkan bahawa soal winnable, of course, likable candidate should be given top priority. Dan saya yakin PM pada kali ini tidak hanya menggunakan agensi-agensi penyelidikan yang sedia ada, tetapi menggunakan suatu kaedah yang lain dari sumber yang bebas untuk melakukan rating bagi menentukan individu yang harus diketengahkan. Hatta jika ada kepimpinan atasan sekalipun yang apabila diketengahkan sebagai calon dan mungkin dalam kajian itu tidak lagi sesuai untuk ditawarkan sebagai calon, maka hakikatnya ialah kekuatan persuasif yang harus dilakukan oleh Presiden Parti selaku pengurusi Barisan Nasional, dan tentunya saya sendiri akan membantu untuk menentukan bahawa hakikat harus diterima. Kepentingan kemenangan kepada parti itu lebih daripada kepentingan mengenengahkan seseorang individu. Belum ada perbincangan secara formal mengenai perkara itu, tetapi tidak mustahil ianya berlaku. Namun apa yang penting ialah menangani isu-isu yang merakyat, iaitu
isu-isu agama, isu orang Melayu sendiri, isu yang merakyat yang harus ditangani terlebih dahulu. Dan saya lihat kali ini PAS lebih terbuka, dan tentunya keterbukaan ini adalah sesuatu yang baik untuk negara. Tetapi kita harus mengetahui kemenangan di kawasan-kawasan The Malay Belt dulu kepada pembangkang disumbangkan banyak oleh jentera PAS. Kerana di kalangan pembangkang, hakikat diakui bahawa jentera PAS yang berada di garisan hadapan. Dan jika PAS tidak bersama dengan mereka dan PAS mahu berdiri atas kakinya sendiri, atas kekuatan jentera dan dukungan daripada ramai, maka senario politik mungkin berubah. Dan soal political calibration tidak harus diperbincangkan, terlalu premature untuk diperbincangkan sekarang. Yang lebih penting ialah kepentingan ummah keseluruhannya tanpa mengedepankan yang lain-lain. Dan tentunya kita jangan mengharapkan air yang jernih itu datang sendiri, kerana kekeruhan air itu selalunya di hilir, bukan di hulu. Jadi kalau air itu keruh di hulu, pasti di hilir juga keruh. Walaupun air yang jernih di hulu itu tidak mestinya jernih juga di hulu. Di kalangan pengundi-pengundi muda yang saya kategorikan 40 tahun ke bawah, ia terbagi kepada 3 kelompok. Satu, first time voters, artinya mereka yang telah mencapai umur 21 dan pertama kali mengundi. Persepsinya harus dianalisis. Yang kedua, mereka yang pernah mengundi tetapi berada di atas pagar, itu juga harus dianalisis. Yang ketiganya, mereka pernah berkali-kali mengundi tetapi ada yang berada di atas pagar, yang berada di pihak pembangkang atau berada di pihak Barisan Nasional. Jadi kita tidak boleh menggunakan strategi yang sama untuk kumpulan yang berbeza. Ianya mesti dikategoriskan mengikut audience yang berbeza dengan isu yang berbeza dan kaedah penyelesaian yang berbeza. Maka dalam perkara itu, kalau kita fahami apa yang dilontarkan dalam Aku Janji atau manifesto pilihan raya, perkara ini akan dilihat, bukan dengan memberikan segalanya dan orang tidak tahu apa sesuatu yang baru yang akan diperolehi mengikut kumpulan yang berbeza itu. Masih atau belum bersama UMNO adalah suatu persoalan yang bukan hanya dianalisis melalui big data. Ianya harus diperhalusi melalui pendekatan komunikasi. Dan komunikasi telah berbeza. Dulu face to face communication, komunikasi bersemuka adalah kaedah yang terbaik daripada kumpulan besar kepada kumpulan kecil. Sekarang ini komunikasi ialah antara individu atau kumpulan yang besar. Sesuatu isu menjadi viral kalau isu itu terlalu dekat dengan seseorang individu itu, dan dia menjadi satu kelompok yang besar jika ada kebersamaan cita rasa terhadapnya. Oleh sebab itu, saya sering menekankan sistem komunikasi, bukan kerana saya ada ijazah kedoktoran dalam komunikasi, tapi itu hakikatnya. If we miscommunicate with different target group, that is the end of our day. Itu hakikat. Bukan subjek-subjek lain tidak perlu, tetapi miscommunication, suami isteri pun boleh cerai. Apatah lagi orang di dalam parti politik. Terdapat seorang tokoh pembangkang, bekas ahli akademik yang melakukan kajian kesarjanaannya tentang parti-parti serpihan, mendapati bahawa parti serpihan Melayu yang boleh kekal hanya PAS, tidak parti-parti serpihan yang lain. Kajian ini dilakukan bukan hanya berdasarkan kepada kajian rambang, tetapi berdasarkan pada structure. Itulah sebabnya kita lihat parti negara, parti kemerdekaan, even yang kuat parti Semangat 46, dan sekarang ini saya harap PKR pun begitu. Dan parti-parti serpihan daripada PAS pun Hamimnya, berjasanya, begitu keadaannya. Jadi dalam hal ini saya tidaklah
mengkesampingkan parti-parti serpihan yang sedia ada, tetapi jika kajian ini benar, maka tunggulah hayat dan nyawa terakhir parti-parti, nyawa politik terakhir untuk parti-parti